kitab yang tiga, Zabur, Taurat, Injil sebelumnya terbit mentari. Suluh purnama 114 surah di firman, 30 juzuk bersatu, penawar luka bagi yang tahu lembaran mulia. Bergegarlah langit Ramadan, berdiri turunnya kitab tercinta, Al-Quran dicinta. Nuzul Quran turunnya dinanti, kekal dijaga hingga bumi mati. Nuzul Quran risalah terpuji, hakikat benar lagi beri erti. Nuzul Quran hikmat yang hakiki, firman disemai di ruangan hati. Nuzul Quran cahaya ilahi, tuntunan rahmat lagi beri erti sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ustazah Nursyahizah binti Muhammad Isa. Nama saya Nazatul Husna binti Rusli. Nombor pendaftaran saya 10 DPN 20S1048. Nama ahli kumpulan saya yang lain ialah Farah Fahana, Nur Syafiqah dan Muhammad Ashraf. Pada video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Quran sebagai sumber ilmu utama. Saya Nazatul Husna akan membacakan definisi Al-Quran. Al-Quran atau Quran ialah kitab suci bagi umat Islam menurut ajaran Islam. Al-Quran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir. Perihal diturunkan Al-Quran mempunyai kaitan rapat dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Manakala dari segi istilah pula, Al-Quran ialah kalam Allah yang bermujizat diturunkan kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah Al-Nas. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syafiqah. Terima kasih Nazatul. Hari ini saya akan membentangkan tentang peringkat-peringkat dan cara penurunan Al-Quran. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syafiqah binti Syafi'i, bernombor pendaftaran 10 DPM 20F1018. Sebelum saya huraikan dengan lebih mendalam lagi, mari kita lihat apa itu maksud nuzul. Nuzul bererti tinggal di satu tempat ataupun turun dari tempat yang tinggi. Perkataan nuzul ini berasal daripada perkataan nazala yang bermaksud dia telah turun ataupun dia menjadi tetamu. Sebenarnya, penggunaan istilah nuzul Al-Quran hanyalah sebagai simbolik semata-mata yang bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Secara teknikalnya, nuzul Al-Quran menceritakan tentang penurunan Al-Quran daripada langit kepada Nabi yang terakhir. Dalil yang menceritakan tentang penurunan Al-Quran adalah di dalam surah Al-Isra ayat 105 yang bermaksud, dan dengan cara yang sungguh layak serta berhemah kami turunkannya, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita yang gembira kepada orang-orang yang beriman dan membawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Penurunan Al-Quran adalah di dalam 2 bentuk dan 3 peringkat. Bentuk yang pertama adalah secara sekaligus dan bentuk yang kedua adalah secara beransur-ansur. Peringkat yang pertama ialah Allah SWT menurunkan Al-Quran secara sekaligus ke suatu tempat yang bernama Luh Mahfuz. Hal ini berdalilkan surah Al-Buruj ayat ke-21 hingga ayat ke-22. Surah Al-Buruj ayat ke-21 bermaksud, sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka itu bukanlah syair ataupun sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Bahkan ayat yang ke-22 pula bermaksud, lagi yang terpelihara kemuliaannya pada Luh Mahfuz. Peringkat yang kedua pula adalah penurunan Al-Quran daripada Luh Mahfuz kepada Baitul Al-Izzah di langit kedua secara beransur-ansur pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Hal ini berdalilkan surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Manakala dalil yang seterusnya adalah berdasarkan surah Ad-Dukhan ayat 3 yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkati, sungguh kamilah yang memberi peringatan.
Dalil yang seterusnya berdasarkan daripada surah yang kita diajar daripada kecil, iaitu surah Al-Ghad ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Seterusnya ialah peringkat yang ketiga, di mana Al-Quran telah diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Hal ini berdasarkan dalil di dalam surah Al-Syu'ara ayat 193 hingga 195. Ayat yang ke-193, ia dibawa turun oleh malaikat Jibril AS yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Hal ini dikatakan berlaku selama 23 tahun ataupun ada pendapat yang mengatakan ia berlaku selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Wahyu yang pertama diturunkan daripada malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat pertama hingga ayat kelima daripada surah Al-Alaq. Manakala wahyu yang terakhir diturunkan daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Baqarah ayat ke-278 hingga ke ayat 281 yang menceritakan tentang riba. Permulaan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berlaku ketika baginda berusia 40 tahun dan berada di Gua Hira. Berkenaan tarikh wahyu pertama diturunkan, ada perbezaan pendapat di mana ada pihak yang mengatakan ianya turun pada 17 Ramadan yang kita sambut di Malaysia ataupun 24 Ramadan. Penurunan Al-Quran ini berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, apabila berlakunya sesuatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran. Contohnya turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Surah Nazim. Ayat ini diturunkan ketika berlakunya peristiwa Fathul Mekah. Yang kedua, ayat Al-Quran diturunkan berdasarkan soalan yang ditanya kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi tidak mengetahui jawapan kepada persoalan itu. Contohnya, soalan berkenaan tentang hari kiamat, soalan berkenaan roh dan soalan berkenaan hilal, iaitu anak bulan. Kategori yang ketiga ialah Al-Quran turun tanpa sebab yang spesifik. Selepas lebih kurang 23 tahun, maka lengkaplah penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika itu, Al-Quran tidaklah dibukukan seperti sekarang. Malah, ianya hanya tersemat dalam hati Rasulullah SAW, hati sahabat, pada pelepah-pelepah tamar dan pada tulang unta. Al-Quran pertama dibukukan adalah ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 Hijrah. Ketika itu berlakunya perang Yamamah, iaitu peperangan yang memerangi golongan murtad yang tidak mahu membayar zakat dan golongan Nabi palsu. Di dalam perang itu dikatakan 70 orang penghafaz Al-Quran telah syahid. Hal ini telah menyebabkan kegusaran Sayyidina Umar Al-Khattab dan beliau telah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan memberikan pendapat supaya Al-Quran dibukukan. Sekian saja daripada saya serahkan kepada Farah Farhana. Terima kasih saudari Nur Syafiqah. Saya Farah Farhana binti Muhammad Azli, nombor pendaftaran 10 DPM 20F 1009 akan menerangkan tentang hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya terdapat banyak hikmah mengapa Allah menurunkan Al-Quran secara berperingkat. Peringkat-peringkat tersebut dapat membezakan kitab Al-Quran dengan kitab Allah yang terdahulu. Al-Quran diturunkan secara berperingkat, sementara kitab yang lain secara sekaligus. Peringkat-peringkat tersebut dapat mengagungkan kitab Al-Quran, iaitu kedatangannya disebar kepada seluruh penghuni alam dari langit sehinggalah ke bumi. Hikmah yang pertama, Al-Quran diturunkan secara berperingkat kepada Nabi Muhammad SAW ialah untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW dan menguatkan hatinya. Ini kerana dengan turunnya Jibril AS membawa wahyu secara berulang-ulang daripada Allah SWT kepada Rasulnya dapat menguatkan jiwa Rasulullah SAW. Baginda dapat merasakan pertolongan serta inayat ilahi tersebut. Tanggungjawab sebagai Nabi adalah sangat berat dan Rasulullah sebagai seorang manusia yang sudah tentu
akan menghadapi pelbagai cabaran, getir dalam menyampaikan risalah, bukan sahaja menghadapi tekanan, sekatan, cercaan, maki hamun, malah ancaman nyawa daripada kaumnya sendiri iaitu kaum Quraisy dan juga dari kalangan Yahudi dan orang munafik. Tentulah beliau memerlukan belayan wahyu sebagai penenang kepada semua itu. Hikmah yang kedua ialah untuk mendidik masyarakat waktu itu secara beransur-ansur. Ini akan memudahkan mereka untuk memahami Al-Quran dan menghafaznya serta dapat beramal dengannya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan mereka. Oleh itu, mereka dapat mengikis akidah dan amalan serta adat yang bertentangan dengan Islam secara beransur-ansur. Oleh itu, sedikit demi sedikit ianya dapat dihapuskan. Hikmah yang ketiga ialah untuk menyesuaikan dengan peristiwa yang baru berlaku, iaitu apabila timbul sesuatu masalah di kalangan mereka, maka turunlah Al-Quran untuk menentukan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, ayat mengenai persoalan roh dan seumpamanya. Dan hikmah yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, ialah untuk menunjukkan bahawa sumber Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ia bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau makhluk yang lain. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Muhammad Ashraf untuk menerangkan 4 bukti saintifik yang terdapat di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Rozi dan nombor matrik saya ialah 10 DPM 20F1026. Dan pada hari ini saya akan menerangkan mengenai fakta saintifik yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan dan mengandungi banyak fakta-fakta saintifik yang menarik. Di antaranya ialah astronomi kepada geologi, sosiologi dan biologi. Sesetengah mengatakan dan mendakwa bahawa Al-Quran telah pun diubah suai menjadi satu saintifik yang baharu. Tetapi ini tidak menjadi kes kerana Al-Quran telah pun didokumentkan sejarah bahawa Al-Quran tidak pernah diubah suai dalam bahasa asalnya. Saya akan kongsikan fakta saintifik yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, penemuan atmosfera dan lapisan ozon. Atmosfera dan lapisan ozon merupakan satu lapisan yang melingkungi bumi dan berperanan penting dalam kehidupan manusia. Atmosfera dan lapisan ozon merupakan salah satu lapisan yang membantu menapis segala jenis meteor kecil dan besar daripada mendekati dan masuk ke dalam bumi. Atmosfera ini juga berperanan penting menyelamatkan kehidupan yang terdapat di dalam bumi. Atmosfera ini membantu menapis segala jenis sinaran-sinaran luar angkasa yang berbahaya yang mungkin akan membahayakan kehidupan di dalam bumi. Dan yang menariknya, lapisan ini tidak menapis cahaya yang tidak berbahaya seperti cahaya tampak, cahaya ultraviolet tepi dan gelombang radio. Lapisan ozon dan atmosfera ini juga telah dinyatakan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kami telah menciptakan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, dan orang kafir itu tidak menghiraukan dan tidak melihat kekuasaan yang ada padanya. Surah Al-Anbiya ayat 32. Fakta saintifik yang kedua ialah perkembangan alam semesta. Alam semesta secara asalnya mengalami perkembangan dan perluasan secara terus-menerus. Menurut kajian seorang ahli fizik yang berasal daripada Rusia iaitu Alexander Friedman dan dibantu oleh ahli kosmologi yang berasal daripada Belgia iaitu George Lemaitre, dan mereka telah mengkaji dan menemukan bahawa alam semesta ini sentiasa bergerak dan mengalami perluasan. Dan bukti yang lain juga telah membuktikan bahawa pada tahun 1929 seorang ahli astronomi daripada Amerika Syarikat yang bernama Edwin Hubble menyatakan bahawa beliau telah mengkaji angkasa lepas dan telah menemui bintang-bintang di langit berjauhan. Bintang-bintang itu mengalami daya graviti yang lemah dan menjadikan bintang-bintang tersebut berlanggar antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah menjadikan
langit sebagai tanda kekuasaan kami dan sesungguhnya kami akan memperluaskannya. Surah Az-Zariyat ayat 47. Ayat ini juga terdapat di mana-mana di dalam Al-Quran dan digunakan pada angkasa lepas dan alam semesta. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa alam semesta dan angkasa lepas sentiasa mengalami perluasan dan berkembang. Fakta saintifik yang ketiga ialah penemuan reseptor sakit pada kulit. Untuk masa yang lama, manusia menganggap bahawa perasaan dan rasa sakit berpunca daripada otak. Tetapi kajian baharu telah dibuat dan telah menemui bahawa terdapat reseptor sakit di dalam kulit. Reseptor sakit ini berperanan menjadikan manusia itu berasa sakit. Sesungguhnya, orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami humbankan mereka ke dalam neraka dan kulit mereka akan menjadi hangus. Kami akan gantikan dengan kulit yang baru supaya mereka akan merasa azab kesakitan. Ini telah sesungguhnya Allah bersifat perkasa dan bersifat bijaksana. Surah An-Nisa ayat 56. Dan pada ayat ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghumbankan mereka yang telah ingkar kepada arahannya ke dalam neraka dan akan menggantikan kulit mereka apabila mereka disiksa sehingga tidak merasa apa-apa kulit tersebut dan diganti dengan kulit yang baru supaya mereka akan merasakan azab tersebut. Dan reseptor kulit ini juga merupakan salah satu penemuan yang baharu di dalam biologi dan tanpa reseptor sakit yang terdapat di dalam kulit ini, seseorang tersebut tidak akan merasai sakit. Fakta saintifik yang keempat, lautan gelap dan ombak bertindan-tindan. Al-Quran memberi gambaran yang saintifik dan mendalam dan ianya menerangkan mengenai orang-orang yang kafir. Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gelita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihat, dan barang siapa yang diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Surah An-Nur ayat 40. Biasanya dianggap bahawa ombak hanya boleh dilihat di atas permukaan laut, tetapi kajian pakar-pakar saintifik telah mendapati bahawa terdapat ombak di bawah permukaan laut, dan ombak ini tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, tetapi hanya boleh dilihat melalui peralatan pakar. Dan Al-Quran juga menyebut di dalam lautan yang mendalam, di atasnya gelombang, maka awan di atasnya. Dan jelaslah di sini bahawa Al-Quran menggambarkan mengenai kegelapan lautan dan juga kedalaman lautan itu tersendiri. Dan satu fakta yang menarik mengatakan bahawa seorang individu atau manusia biasa boleh menyelam ke dalam laut tidak melebihi 70 meter tanpa peralatan pernafasan. Kesimpulan yang saya perolehi daripada tajuk yang diberi iaitu fakta saintifik, Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW dan juga ia merupakan petunjuk bagi seseorang umat tersebut untuk berjaya di dunia dan di akhirat dengan hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Seterusnya saya serahkan untuk penutup. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ashraf. Seterusnya, kesimpulan yang kita dapat adalah kita perlu memahami gaya bahasa Al-Quran, kemudian melihat fenomena kejadian alam untuk dibandingkan persamaan dan perbezaan yang ada dalam nas Al-Quran dengan teori sains yang telah dikemukakan. Nas Al-Quran adalah tetap dan tidak berubah, tetapi pentafsiran pada ayat-ayat kaniwaya boleh berubah melalui kajian dan cerapan ke atas objek samawi. Sedangkan teori-teori sains sentiasa berubah mengikut hasil daripada cerapan-cerapan yang telah dilakukan. Tambahan pula, sains tidak boleh dijadikan sebagai bukti kebenaran Al-Quran
Sebaliknya, Al-Quran yang membuktikan teori sains itu benar. Secara tidak langsung, dengan kajian yang telah dilakukan ini dapat membuktikan kebenaran Al-Quran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mentadbir alam semesta. Sekian pada grup kami, terima kasih.